Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 4 KSSM dengan tajuk Bantuan Kecemasan. Ini tajuk baru. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram Johor kerana sediakan slide yang sangat cantik ini. Baik, kita pergi kepada subtopik yang pertama, 2.1. CPR. Kita selalu dengar CPR. Apa dia yang dimaksudkan dengan CPR? Resusitasi kardiopulmonari. Definisi CPR. Resusitasi kardiopulmonari ataupun cardiopulmonary resuscitation, tu bahasa orang putih, atau disebut CPR, ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan denyupan jantung dan pernafasannya. So, orang yang ada nadi ataupun jantung masih okey, nampak denyutan jantung dia, kita tak boleh suka-suka buat CPR, tak boleh. Okey. Yang ni, nampak, tengok. Untuk kembalikan denyupan jantung dengan pernafasan nyawa balik. Tu maksud dia. Bagi ada nadi balik. Situasi yang macam mana yang perlukan CPR ni? Okey, tengok. Okey, yang pertama, keadaan jika seseorang individu tidak bernafas. Okey. Kita tengok, tak menyawa dah. So, kita buat CPR. Yang kedua, jika seseorang individu tu tiada denyupan jantung ataupun nadi. So, kita tengok boleh tahu. Daripada sini kita tahu, tak ada nadi dah ni. So, kita buat CPR. Okey. Yang ketiga, jika seseorang individu tidak memberikan respons terhadap rangsangan. Okey, tak ada rangsangan. Kita panggil, Cik, bangun Cik. So, tak ada respon, kita pun bagi CPR. So, ada 3 jenis keadaan yang mana perlukan CPR. Keadaan yang dinyatakan tadi, yang 3 tu mungkin disebabkan yang pertama, serangan jantung. Tiba-tiba kan heart attack. Heart attack memang sekali mai terus. Ataupun kena renjatan elektrik. Kita tiba-tiba tengok dia terbaring macam tu. Tengok-tengok kena renjatan elektrik. So, kita tengok. Ada cek dulu nadi jantung okey ada ke tak, nadi ada ke tak, berdenyut ke tak, kita kena cek. Ataupun lemas. Okey, duk mandi-mandi seronok kat laut, tiba-tiba orang minta tolong. So, lemas. Ataupun panahan peti. Kena kilat. Okey, macam mana? So, ilmu CPR ni sangat bagus, bukan untuk orang kata untuk orang sekeliling kita lah. Sebelum sampainya ambulan, kalau kita pandai buat CPR, dia dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Bagusnya CPR ni. CPR ialah kaedah mudah yang tak perlukan sebarang peralatan. So, cikgu rasa setiap satu rumah tu mesti seorang kena tahu. Kalau boleh semua orang tahu ni kaedah CPR. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Ni cikgu bagi tahu tadi. Jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam paru-parunya. So, sebab tu kita kena belajar dengan betul.
kaedah dia. Takut kita tekan-tekan patah, tak mau. Kita hembus-hembus tak sampai ke paru pun kita tak mau. So ada teknik, ada kaedah yang betul. Okey, yang pertama kaedah dia. Periksa respons mangsa. Okey. Apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Okey, kemudian periksa respon mangsa, tepuk bahu. Encik, encik. Tanya dia. Kalau dia menyahut, ya, ya. Okey, tak ada masalah. Okey. Jika tiada respon, jerit tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk call 999. Okey. So kalau tak ada siapa tu, kitalah yang telefon. Kalau ada orang minta ada 2-3 orang duduk sebelah kita, tolong. Cik, tolong telefon sat, ambulans. Macam tu. Okey, yang pertama periksa respon masa. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya. Okey. Ni angkat dagu untuk buka saluran pernafasan. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut. Okey, dengar. Biasanya orang bernafas kat mulut kita tahu. Oh, ada. Dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. So, mata kita tengok dada, telinga kita dengar hembusan nafas dia daripada hidung. Tu cara dia. First, dongak dulu. Kepala tolak. Okey, dagu tolak. Bagi buka saluran pernafasan. Okey, tu kaedah yang kedua. Okey, tadi periksa respon mangsa. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Yang ketiga, tekanan dada. So, kalau kita tengok dah tak ada apa semua, jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan berselang-seli, selikan jari, bangun. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm tak lebih 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Tu. Okey, bukan kekuatan tangan Kita tolak kekuatan bahu, guna kekuatan bahu tolak. Selang macam tu. Okey, kita guna kekuatan bahu. So itu adalah kaedah yang ketiga, tekanan dada. Kaedah yang keempat, jika masih tiada pernafasan, kita tekan masih tak ada lagi. Lepas tu kita kena bagi bantuan pernafasan. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung, hembuskan. Hembuskan udara ke dalam mulut selama 1 saat setiap hembusan. Okey, langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru. Okey, bagi bantuan pernafasan. Okey. Kaedah yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti 2 kali hembusan. Tekan 30. 1, 2, 3, 4 sampai 29, 30. Lepas tu, picit hidung, hembus. Hembus 2 kali. Macam tu. Ulang. Sampailah ambulans tiba. Okey. 30 tekanan, 2 hembusan. 30 tekanan, 2 hembusan. 30 tekanan, 2 hembusan. Sebab itulah siapa yang kalau ada jiran, kalau ada orang di sekeliling yang pandai yang ni, sebab tu 30 ni memang penat. 32. So orang lain pula cover, ganti secara bergilir. Sebab tu lah ilmu CPR ni sangat bagus.
Kalau semua orang tahu. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Yang ni ada kaedah dia, dalam keadaan mengiring. So, penting ke tak penting CPR ni? Kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Sebab apa tak ada nadi, tak ada dengupan jantung tu? Sebab darah tak sampai. Sebab itulah kita tekan nak bagi darah dia mengalir semula. Kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan dengupan jantung terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Ini kelebihan dia. Kita dapat selamatkan jiwa seseorang tu. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Okey. Kalau tak cukup ni boleh cacat, boleh stroke. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk Heimlich Manovera. Wallahualam. Assalamualaikum.